Selamat sejahtera, nama saya Nurul Amalina binti Ahmad Faizul, nombor matriks BA2411029 dari kumpulan 2, akan membentangkan tentang isu pendatang asing tanpa izin di Sabah, Malaysia. Pendatang asing tanpa izin atau nama ringkasnya PATI adalah individu yang berada di sesebuah negara tanpa kebenaran yang sah, sama ada mereka diperdagangkan, pelajar dengan visa tamat tempoh, atau seseorang yang ditipu dengan janji pekerjaan. Selain itu, PATI juga merupakan seseorang yang tidak mempunyai dokumen yang sah yang menunjukkan taraf kewarganegaraannya. Menurut UNHCR, seseorang yang tidak mendapat kebenaran untuk masuk atau kekal dalam sesebuah negara. Negeri Sabah menjadi tumpuan untuk kedatangan PATI kerana kedudukan strategik negeri Sabah. Sabah yang terletak di kedudukan geografi yang sangat strategik berdekatan dengan negara jiran seperti Indonesia, Filipina dan Brunei. Ini menjadikan Sabah sebagai destinasi utama pendatang asing tanpa izin masuk dengan mudah tanpa mengikut undang-undang yang betul. Punca lambangan PATI di Sabah. Terdapat berbagai punca yang menyebabkan kedatangan PATI di Sabah ini. Antaranya adalah keperluan tenaga buruh. Keperluan tenaga buruh di Sabah dalam berbagai sektor seperti perladangan, pembinaan dan pembuatan menyebabkan lembakan PATI di Sabah berlaku. Majikan juga turut memainkan peranan dalam kedatangan PATI ini kerana mereka lebih memilih pendatang asing tanpa izin atau pekerja asing kerana kadar upah yang rendah berbanding kadar upah untuk pekerja tempatan. Kesan kedatangan PATI di Sabah ini adalah jenayah meningkat kerana desakan hidup yang tinggi menyebabkan pendatang asing terpaksa melakukan jenayah seperti membunuh, merabut dan sebagainya. Selain itu, penularan wabak penyakit berjangkit. Pendatang asing tanpa izin yang berada di Sabah ini tidak divaksin ataupun dirawat sebaiknya dan menyebabkan penyakit berjangkit seperti COVID berlaku. Selain itu, kawasan setinggan mula berluasa kerana pendatang asing tanpa izin ini tidak mempunyai tempat tinggal dan membina tempat tinggal sendiri sehingga terjadinya kawasan setinggan. Selain itu, persaingan dalam sektor pekerjaan. Pekerja asing lebih mudah mendapat pekerjaan kerana kadar upah mereka yang rendah berbanding pekerja tempatan. Dan akhir sekali, mata wang negara jatuh kerana mereka mengalirkan wang mereka ke negara asal. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zainul Abidin bin Muhammad Saleh, nomor pelajar BA241101010. Hari ini saya akan membincangkan berkaitan kesan-kesan kedatangan pendatang asing tanpa izin kepada negeri Sabah. Kesan positif yang pertama yaitu kita sentuh daripada sektor politik. Lambatan pendatang asing tanpa izin yang masuk ke negeri Sabah ini akan merangsang ataupun meningkatkan kerjasama serantau di antara satu negara dengan negara yang lain. Bentuk kerjasama ataupun kerjasama serantau yang dijalankan antara satu negara ataupun satu negeri dengan negara yang lain adalah semasa berlakunya pencerobohan Lahad Datuk pada tahun 2013 yang melalui kerjasama tersebut, akhirnya masalah pencerobohan ini dapat diselesaikan. Terdapat juga jabatan-jabatan di negeri Sabah seperti Jabatan Immigration yang menjalinkan kerjasama dengan Konsulat Republik Indonesia Tawau, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu. Selain daripada itu, kedatangan PATI ke negeri Sabah juga menyebabkan kerajaan memaksa ataupun mendesak kerajaan untuk merangsang dasar luar bandar untuk membentuk dasar luar bandar yang baru, yang lebih progresif dan lebih berfokuskan kepada penduduk warga negara di negeri Sabah. Salah satu dasar yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan program khas pendataan pekerja asing dan bukan pemasyarakatan negeri Sabah.
Dan dikatakan program yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Sabah ini akan dapat membantu negeri Sabah untuk memantau dan mengurus pekerja asing dan pemastautin di Sabah. Manakala kesan positif kedatangan pendatang asing tanpa izin ke negeri Sabah dalam sektor ekonomi ialah kebanyakan parti mereka menawarkan harga ataupun tenaga kerja yang lebih murah, ataupun kebanyakan syarikat di negeri Sabah juga mereka lebih cenderung untuk memilih parti sebagai pekerja mereka kerana mereka tidak perlu untuk membayar gaji yang tinggi ataupun gaji minimum yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Mereka juga menawarkan pekerjaan di dalam bidang domestik. Bidang domestik yang dimaksudkan adalah seperti pembantu rumah, menjaga rumah, mengemas rumah, menjaga anak-anak, menyediakan makanan dan tugas-tugas umum yang lainnya. Walaupun terdapat perintah gaji minimum yaitu sebanyak Rp1.700 telah dikeluarkan terhadap pekerja asing, namun terdapat juga di antara mereka yang menawarkan pekerjaan ini dengan kos yang lebih rendah. Kesan positif yang terakhir, kedatangan pendatang asing tanpa izin ke negeri Sabah adalah daripada sektor sosial. Kayak umum kita ketahui, pendatang asing tanpa izin yang bermigrasi tanpa izin ke Sabah ini kebanyakannya datang daripada latar belakang bangsa dan juga budaya yang berbeza. Contoh budaya yang paling nampak atau paling ketara yang dibawa oleh parti ini adalah yang dibawa oleh mereka adalah daripada seni tarian. Salah satu contoh tarian yang dibawa oleh parti ini adalah tarian yang dipanggil sebagai tarian daling-daling yang dibawa oleh bangsa Suluk yang bermigrasi daripada negara Filipina ke negeri Sabah. Nah, pendatang asing tanpa izin yang datang daripada Indonesia pula kebanyakannya berbangsa Bugis. Mereka mempunyai keunikan dari segi makanan mereka. Satu contoh makanan mereka yang paling terkenal di Sabah dan akan selalu dijamah ataupun dihidangkan tiap-tiap kali perayaan adalah seperti burasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ainur Raudah binti Ahmad, nombor matriks BA 2311-0142. Baiklah, saya akan membentangkan mengenai peluang menangani isu pendatang asing tanpa izin di Sabah, iaitu lebih dikenali sebagai parti. Isu pendatang asing tanpa izin di Sabah ni bukan sahaja mencabar tapi juga buka peluang besar dalam pelbagai sektor. Yang pertama, sektor keselamatan. Cabaran seperti jenayah rentas sempadan dan pemerdagangan manusia akan bagi ruang untuk kita kukuhkan kawalan sempadan menggunakan teknologi moden. Contohnya yang sedia ada, penggunaan drone, kamera pengesan dan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence iaitu AI. Ia mampu meningkatkan penguasaan di kawasan yang sukar diakses. Selain itu, sistem biometrik dan kamera inframerah membolehkan pemantauan yang lebih cekap dan kos yang lebih efektif. Yang kedua, dari sudut politik, isu parti ini akan bagi peluang untuk kita kuatkan kerjasama diplomatik dengan negara jiran seperti Indonesia dan Filipina. Macam inisiatif seperti Asian Joint Border Patrol, rondaan bersama dapat kurangkan aktiviti penyeludupan dan kukuhkan lagi kestabilan serantau. Kerjasama ini juga dapat tingkatkan hubungan diplomatik untuk jangka masa panjang. Yang ketiga, dalam sektor ekonomi. Malaysia boleh perkenalkan dasar buruh yang lebih tersusun. Sistem seperti EPPAX memastikan pemantauan pekerja asing yang sah berjalan lancar, manakala penguatkuasaan undang-undang terhadap majikan yang menggaji parti melindungi peluang pekerjaan rakyat bertempatan. Langkah-langkah ini dapat bantukan tingkatkan kestabilan ekonomi dan sosial negara. Kesimpulannya, dengan memanfaatkan peluang ini, Malaysia boleh menangani isu parti secara holistik dan akan pastikan kesejahteraan negara terus terpelihara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dayang Najuna Jiha binti Awang Tabah dengan nombor pelajar PA 24110133 akan membentangkan mengenai ancaman lambakan pendatang asing tanpa izin iaitu parti di negeri Sabah. Parti mempengaruhi sektor sosial dengan meningkatkan masalah sosial dan jenayah. Kehadiran parti sering dikaitkan dengan peningkatan kadar jenayah, termasuk jenayah kekerasan, pemerdagangan manusia. Situasi ini telah mendatangkan kerisauan dan rasa tidak selamat dalam kalangan masyarakat setempat. Selain itu, kehadiran parti juga mempengaruhi tahap kesihatan awam. Situasi ini dapat dibuktikan apabila kadar kematian berpunca daripada TB meningkat seiring dengan kadar kemasukan parti. Dipercayai bahawa parti yang masuk ke negara kita dari jalan-jalan tikus membawa penyakit ini.
Sektor yang kedua pula ialah sektor ekonomi. Harus kita tekankan bahawa salah satu punca ekonomi negara kita merundung ialah apabila berlakunya pengaliran keluar mata wang negara ke negara asal parti. Parti yang bekerja di Malaysia akan menghantar pulang wang gaji mereka ke negara asal. Ini akan mewujudkan sebuah kebocoran wang dan mempengaruhi ekonomi negara kita. Yang kedua, lambakan parti yang ada akan mengganggu pasaran buruh. Hal ini kerana parti menerima gaji yang lebih rendah daripada rakyat tempatan, menyebabkan majikan memilih untuk mengambil parti sebagai buruh untuk bekerja. Parti juga tidak memerlukan sebarang insurans yang akan dibayar oleh majikan. Dan sektor yang terakhir yang akan disentuh ialah sektor politik. Semestinya ancaman lambakan parti di negara kita akan mendatangkan kesan kepada politik negara. Ini dapat dilihat apabila parti yang datang mengancam kedaulatan dan keselamatan di negeri Sabah. Parti banyak digunakan untuk meraih keuntungan politik. Terdapat sesetengah ahli politik memberikan kad pengenalan kepada parti demi meraih jumlah undian pada hari pilihan raya. Parti politik yang berbeza akan merasa tidak puas hati dengan kaedah undian yang tidak telus. Dan ancaman yang terakhir ialah rakyat akan hilang kepercayaan terhadap kerajaan. Situasi ini bermula apabila rakyat merasa tidak selamat berada di negeri sendiri. Sebagai bukti, banyak berlakunya kes peningkatan jenayah. Rakyat akan menganggap kerajaan gagal menguatkuasakan undang-undang sehingga rasa diabaikan oleh kerajaan sendiri. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Falia Alia binti Azwi, pemegang kad matrik BA24110082. Dan perkara yang saya akan bentangkan adalah mengenai tentang kelemahan kehadiran pendatang asing tanpa izin ke negeri Sabah. Antara kelemahan kehadiran pendatang asing tanpa izin ke negeri Sabah dari sektor politik adalah yang utamanya perubahan demografi. Perubahan demografi ini sememangnya memberikan kebimbangan oleh kerana ianya mampu mempengaruhi corak pengundian di Sabah. Menurut MSTAR, terdapat beberapa dakwaan bahawa parti telah diberikan kad pengenalan secara tidak sah bagi mengubah populasi dan mempengaruhi corak pengundian di Sabah. Seterusnya, kehadiran parti ini juga sememangnya mampu memberikan beban terhadap pentadbiran di Sabah. Hal ini kerana kerajaan negeri Sabah terpaksa memperuntukkan sumber yang banyak seperti kerja, masa dan kewangan bagi membendungi kemasukan parti ke negeri Sabah. Dengan begitu juga, kerajaan negeri Sabah tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap pembangunan di negeri Sabah. Seterusnya, kehadiran parti ini juga mampu memberikan kelemahan dari segi ekonomi. Dalam hal ini, kedatangan pendatang asing tanpa izin juga mampu mengakibatkan pengangguran dalam kalangan penduduk tempatan. Hal ini kerana kebanyakan daripada golongan parti ini menerima apa sahaja pekerjaan yang ditawarkan, tidak kira sama ada bergaji tinggi maupun rendah, yang menyebabkan para majikan lebih suka mengambil tenaga kerja asing berbanding dengan penduduk tempatan untuk bekerja dengan mereka. Hal ini telah menyebabkan penduduk tempatan tidak mendapat peluang pekerjaan yang luas dan mereka ini terpaksa berhadapan dengan krisis pengangguran. Selain itu ialah kehadiran parti ini juga mampu memberi kesan terhadap pendapatan kerajaan negeri Sabah. Hal ini kerana golongan parti ini dikatakan sering bekerja tanpa membayar cukai yang sepatutnya. Hal ini telah menyebabkan kerajaan kehilangan sumber pendapatan yang menyebabkan kerajaan negeri Sabah tidak mampu membayar pembiayaan pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam yang diperlukan oleh penduduk tempatan di Sabah. Kehadiran parti ke negeri Sabah juga mampu memberikan kelemahan dari sektor sosial. Dalam hal ini ialah
kehadiran parti ke Sabah mampu mengakibatkan peningkatan kes jenayah di Sabah. Hal ini dikatakan sedemikian kerana kes jenayah yang melibatkan parti merupakan kes yang paling kerap berlaku di Sabah. Antara contoh kes jenayah yang melibatkan parti yang paling kerap berlaku di Sabah adalah kes jenayah mencuri, merampak, penyeludupan manusia dan sebagainya. Seterusnya, kehadiran parti ke negeri Sabah juga mampu memberikan kelemahan dari segi penyebaran penyakit berjangkit. Hal ini dikatakan kerana kehadiran parti di Sabah tanpa menjalani pemeriksaan kesihatan mampu mengakibatkan penyebaran penyakit yang berbahaya seperti penyakit tuberkulosis ataupun singkatannya ialah penyakit TB. Kes TB ini merupakan kes yang sering berlaku di Sabah disebabkan oleh kehadiran parti di Sabah. Dengan itu, penyebaran penyakit yang berbahaya juga merupakan kelemahan kehadiran parti ke negeri Sabah.